Yo, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kita kembali dalam channel Cikgu Joker. Okey, untuk hari ini saya ingin berkongsikan tentang bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber. Okey, yang pertama sekali disebabkan musim PKP ni, COVID dan ramai yang mungkin ada banyak masa untuk buat konten-konten untuk menjadi YouTuber. Dan kita perlu tahu, untuk menjadi YouTuber adalah bukan senang. Okay, so apa cabaran yang kita perlu lepasi sebelum menjadi seorang YouTuber? Okay, so ramai yang ingat jadi YouTuber ni senang, senang-senang dibayar begitu saja, dapat iklan semua. Sebenarnya tidak, memang sesuatu yang sangat susah. Okay, tapi tak mustahil. So apa yang perlu anda lakukan adalah, yang pertamanya adalah anda perlu mendaftarkan diri anda dalam Gmail, kemudian daftarkan YouTube anda. Okey, dan seterusnya adalah anda perlu mencapai 1000 subscriber dalam masa setahun, iaitu 12 bulan. 1000 subscriber. Dan 1000 subscriber ini adalah agak mudah untuk kita dapat. Mungkin dalam masa sebulan, 2 bulan kita boleh dapat 1000 subscriber. Tetapi syarat keduanya adalah syarat yang sangat susah, iaitu perlu mendapatkan 4000 jam tontonan dalam masa setahun, iaitu 12 bulan. Okey, sebelum menjadi seorang YouTuber, kita ada beberapa tips nak berikan kepada anda semua, iaitu yang pertamanya anda adalah kena pasti dulu siapa sasaran anda. Okay, so sebelum anda membuat turun video untuk mendapatkan 1000 subscriber, untuk dapatkan 4000 jam tontonan, kita kena tahu dulu siapa sasaran kita sebenarnya. So sasaran kita yang sebenarnya mungkin kita boleh sasarkan mungkin pelajar sekolah, mungkin juga adalah orang tua, mungkin juga adalah golongan belia, mungkin juga adalah golongan babies iaitu kanak-kanak lah. So ini adalah sasaran-sasaran kita yang perlu kita kemudian ketahui dahulu. Baru kita kena fikirkan konten yang sesuai dengan mereka. So konten-konten yang ni mestilah konten yang bersesuaian, tidak melanggar syarat YouTube. Okay? Dan konten-konten ni memang sangat berfaedah untuk orang yang tonton, kemudian ia memberi manfaat dan memberi kebaikan lah kepada orang yang tonton konten kita. Antara konten yang menarik yang kita boleh fikirkan adalah, satu, memasak, nombor dua, vlog tentang kehidupan harian kita, yang ketiga adalah gaming. Sekarang ni gaming pun jadi satu trend yang menarik. Budak-budak sekarang ni suka tengok orang main game. Contohnya seperti Solo. So itu adalah satu contoh yang baik lah. So dia main game, orang tengok live dia. So itu adalah salah satu konten yang menarik. Okay, dan seterusnya anda boleh fikirkan tentang konten berkaitan dengan binatang peliharaan anda. So macam mana cara kita jaga binatang tersebut, so apa nama dia, cara kita nak bawa dia ke klinik. So boleh ceritakan tentang haiwan yang dan seterusnya adalah konten yang kita perlu laksanakan atau kita perlu buat turun ni. Kalau nak jam tontonan ramai ni, kita buat konten yang perlu mereka ikut sentiasa. Contohnya kita boleh beritahu seperti Sugu Pavitra. Sugu Pavitra ni kontennya adalah memasak. So dia memberikan semua resipi-resipi masakan dia kepada golongan-golongan wanita. So sasaran dia dekat situ kebanyakannya adalah golongan wanita. So dia orang akan masak. So dia memberi sumber inspirasi kepada golongan wanita. Dan seterusnya kita boleh tengok kepada YouTuber yang terkenal nombor 1 Malaysia, iaitu Isa Asep. Isa Asep ni dia punya tontonan lebih kepada golongan belia. Okay, ada juga orang tua tengok, okay, ada juga yang budak-budak kecil tengok, tapi dia punya full atau kebanyakannya adalah golongan belia. Apa yang menarik sebenarnya tentang Isa Asep ni? So dia menunjukkan satu aktiviti ataupun program-program ataupun
video yang menunjukkan dia memberi kebaikan kepada orang. So benda ni adalah satu benda yang baik dan memberi manfaat kepada orang-orang lain yang sentiasa mengikuti dia. Yang seterusnya adalah cara kita edit konten tersebut. So cara kita mempersembahkan konten tersebut mestilah kena menarik. So macam mana cara nak edit? So ada banyak perisian yang boleh digunakan. Contohnya adalah KineMaster, Viva. So itu adalah antara perisian yang boleh kita gunakan untuk editkan video kita untuk menjadi lebih menarik dan dapat menarik tumpuan customer kita. Customer kita adalah subscriber kita lah. Okay, so untuk subscriber kita, kita kena buat suatu video yang lebih menarik melalui pengeditan kita. Okay, dan yang seterusnya adalah kita menggunakan muzik-muzik yang berlatar belakang muzik-muzik yang menggunakan latar belakang, muzik-muzik yang digunakan sebagai latar belakang video kita. Okay, so video kita ni perlu ada muzik dan muzik itu semestinya tiada copyright. So apa itu copyright? Adalah kita mengambil hak orang lain, tak boleh. So kalau nak muzik yang biasa-biasa, okay, tak ada copyright, kita boleh dapatkannya dari YouTube punya desktop atau YouTube punya studio melalui audio library. So dekat situ ada banyak muzik, lagu-lagu semua yang tak ada copyright. So kita boleh gunakan untuk video kita. So itu saja tips untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Thank you.